secara atas talian dan penghantaran ke seluruh dunia. Anda boleh dapatkan Al-Quran kami dengan lebih mudah dan selamat. Jangan lupa, layari sekarang www.kerancraftmall.com atau WhatsApp 019-229-7227 untuk dapatkan harga promosi sekarang. Karya Bestari ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Rancangan itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.iwakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ista'adhakum billah fa'idhu, wa man sa'alakum billah fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lah." Maksudnya, sesiapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah ia. Sesiapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka berilah ia. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, balaslah ia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. Doa menghindari wabak penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung dengan mulia Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh pada mulia Allah, Tuhan pemilik sekalian alam ghaib,
Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan taun dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala. Wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala. Wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 11.08 pagi dah masuk untuk jam kedua bersama saya Nur Hayati Paradi untuk Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam, Jumaat terakhir di bulan baik ini, hari yang baik di bulan yang baik, bulan Ramadan. Masya Allah, moga-moga Allah sentiasa menganugerahkan kita nikmat-nikmat Ramadan ini, insya-Allah sama-sama kita kecapi. Dan tadi telefon sama-sama kita ikuti perkongsian ilmu bersama dengan Ustazah Nur Akidah Mawardi menerusi rancangan tarbiyah untuk sama-sama kita menjadikan Ramadan kita yang terbaik, insya-Allah. Sempurnakan Ramadanmu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa peka dengan Ramadan kita. Sebab apa? Sebab Syawal menggambarkan Ramadan kita. Moga-moga selepas keluarnya kita daripada Ramadan nanti, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Dan untuk rakan-rakan pendengar mana yang terlepas dengar siaran pengurusian tarbiyah tadi, anda boleh ikuti rancangan tarbiyah secara ulangan pada pukul 1 pagi esok ataupun pada pukul 11 malam hari Sabtu, insya-Allah, untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Selain daripada itu juga anda boleh ikuti juga, dapatkan kembali videonya di FB IKIM FM, FB Nur Hayati Paradi ataupun di YouTube channel IKIM. Baiklah, untuk jam ini bagi kita teruskan lagi perkongsian kita. Hari Jumaat memang kita akan maraton juga untuk perkongsian-perkongsian menarik di Radio IKIM untuk Aspirasi 10.1. Kejap lagi kita bakal bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk kita teruskan lagi pengajian Tadabbur Surah As-Sajdah bersama dengan Ustaz Syahri. Ini merupakan siri yang ketiga yang mana kita akan mentadabbur Surah As-Sajdah dari untuk ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Moga-moga kita semua bila kata Ramadan ini benar-benar menghayati apa yang Allah firmankan kepada kita. Moga-moga ini membantu kita untuk beramal dengan amalan-amalan yang telah pun digariskan di dalam Al-Quran, insya-Allah, untuk kita lebih patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita nak bersama menerusi tadabbur, jom kita dengarkan terlebih dahulu gabungan suara intim dan juga Khaibahar menerusi Setangis Syurga, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Nur Hayati Paradi. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi syurga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun padang teduh untuk bernaung, karena awan itu
dan membakar oleh putih salju yang berguguran. Karena dosa itu lebih hitam dan kelam. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk berenang. Ku anyam rindu menjadi hamparan, karena ku pasti adanya pertemuan. Di sana nanti bukti cinta suci dilafazkan, tak bertemu pengucapan. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setangki surga, bukan kilauan sebilah belati. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Ramadan bulan penuh keberkatan. Bagi berkongsi fadilat istimewa ini, Yayasan Sofa membuka peluang kepada umat Islam di Malaysia untuk berinfak bagi pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban Negeri Sembilan. Kompleks yang bakal menempatkan lebih 3,000 pelajar tahfiz ini juga bakal menjadi pusat sehenti penganjuran majlis ilmu untuk umat Islam. Semoga dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab tertegaknya institusi dakwah ini nanti. Ayo bersama merebut peluang ini dengan berinfak ke www.yayasansofa.com.my atau akaun CIMB Yayasan Sofa 8601881873. Layari FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Mila, cantiknya rumah kamu. Rasanya baru tengok dalam pembinaan bulan ni dah siap. Cepat betul. Mestilah. Saya kan buat rumah dengan banglo IBS. Semua reka bentuk yang disediakan memang cantik-cantik. Yang paling penting, harga yang ditawarkan pun sangat berpatutan. Sekarang, banglo IBS ada promosi baru. Promosi Hari Raya 2022. Dalam promosi kali ini, banglo IBS menyediakan 5 reka bentuk yang terbaru. Antaranya reka bentuk Mahsuri, Farhana, Kasturi, Seri Melati dan Baiduri. Betul lah Mila. Tengok ni dalam Facebook Banglo IBS. Dalam promosi Hari Raya ni juga, Banglo IBS menyediakan hadiah-hadiah percuma. Antaranya lampu dan kipas, tabletop 8 kaki panjang, korni siling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga, perjanjian pembinaan, pintu bifold untuk bilik air, 1 unit wireless vacuum dan perlindungan takaful untuk rumah dan perabot selama 1 tahun. Iya, semua dah lengkap. Masuk rumah cuci kaki je. Kalau macam ni, saya pun nak buat rumah dengan Banglo IBS lah. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau talian tetap 03-8325-1733. Anda juga boleh layari FB dan YouTube @Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000.
Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.iklim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Rawatan Nyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Sadaqallahul Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dah sampai waktunya kita bersama menerusi perkongsian tadabbur bersama dengan kita, tak lain tak bukan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, terima kasih. Allah, kita pernah berjumpa di awal hari Jumaat bulan Ramadan. Hari ini kita jumpa lagi di akhir hari Jumaat bulan Ramadan juga. Masya Allah, sebagai penutup untuk bulan Ramadan kita hari ini. Kita teruskan lagi dengan tadabbur surah As-Sajdah untuk kita terus tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kali ini Ustaz akan membawakan untuk tadabbur bagi ayat 5 dan juga 6. Mungkin awalan ini kita berikan sedikit mukadimah kita Ustaz sebelum kita nak pergi pada akronim SS. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton, para pendengar setia IKIM, khususnya segmen tadabbur, semua para tetamu 27 Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Paradis selaku penerbit segmen tadabbur. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dalam ayat yang kelima ini Allah berbicara tentang Allah berkuasa untuk mengatur segala urusan daripada langit kepada bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar hitungannya menurut kamu adalah 1000 tahun. Kemudian pada ayat yang ke-6, dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Demikianlah itu ialah Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak keluarkan 3 pengajaran yang terindah daripada
dua potongan ayat ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Alimul Ghaibi Wasyahadah. Alimul Ghaibi Wasyahadah. Allah Maha mengetahui perkara yang syahadah, perkara yang kita boleh nampak depan mata, dan Allah mengetahui perkara yang ghaib, perkara yang kita tidak boleh nampak depan mata. Subhanallah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Saya beri contoh. Satu orang di hadapan kita, ya, yang mempunyai pelbagai idea dilontarkan dalam mesyuarat. Lalu kita rasa hebat fulan bin fulan. Hebat lelaki ini. Dia sentiasa ada solusi kepada pelbagai masalah syarikat contohnya. Jadi apa yang kita nampak depan mata adalah seorang lelaki, seorang manager, seorang CEO, seorang yang profesional memberikan pelbagai idea. Itu namanya syahadah. Kita sedang menyaksikan depan mata kita. Tetapi Allah Ta'ala menyebut pada kita, Puan Yati, Allah menyebut pada kita, sebenarnya ada yang kau tak nampak. Ada yang kau tak nampak. Sebenarnya yang memberikan idea itu, yang memberikan ilham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tak akan nampak, ya, macam mana Allah menurunkan idea itu kepada seseorang lelaki. Tuan-tuan, kita lihat hujan turun, ya. Mudah-mudahan perjalanan nak balik ke kampung ni, ya, cuacanya baik-baik aja, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Jadi kita barangkali akan berhadapan dengan hujan yang mungkin turun. Kita memang nampak hujan turun. Itu namanya syahadah. Ana syahidun. Saya sedang menyaksikan hujan sedang turun. Awan yang bergerak menurunkan hujan. Tetapi yang kita tak nampak apa dia, Puan Yati? Yang kita tak nampak ada malaikat yang sedang mengatur. Malaikat yang sedang membawa awan, malaikat yang sedang menguruskan rezeki daripada hujan kerana perintah Tuhan. Jadi kita ni memang sentiasa diuji. Okey, S yang pertama, syahadah dan ghaib adalah dua alam milik Allah. Kita kena sentiasa ingat bahawasanya Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Yudabbirul amra. Yudabbirul amra. Tuan-tuan, ya, boleh bulatkan perkataan dabara. Yudabbir. Kerana perkataan dabara dalam bahasa Melayu pun ada. Ya, cuba teka, Puan Yati. Apakah perkataan dabara? Tadbir. So, IKIM pun ada pihak pentadbiran. Kita zaman universiti dulu pun ada hal ehwal pentadbiran. Sekolah pun ada pentadbirnya. Jadi, kadang-kadang kita tak nampak siapa di belakang itu. Tetapi rupa-rupanya mereka lah orang-orang penting. Mereka itulah yang disebut sebagai pentadbir utama. Mereka itulah barisan hadapan rupa-rupanya. Tapi kita tak nampak sebab mereka ni di belakang tabir. Jadi Allah menyebut yudabbirul amra. Allah mengatur setiap perkara ini ada zahir, ada batin. Ya, ada zahir, ada batin. Tapi Allah uji kita, tak semua benda kita akan nampak. Sebab itu ada orang mula terpedaya. Dia merasakan idea yang dia beri dalam mesyuarat tadi, idea dia. Dia merasakan nikmat yang diperolehi itu adalah hasil usaha dia. Ya, pengikut dia ramai kerana dia berjaya mempercantik dan memperelok tubuh dia. Dia merasakan dia naik pangkat kedudukan kerana semuanya effort dia. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Qarun. Pemikiran manusia yang tak nampak benda gaib. Manusia yang tak nampak Tuhan yang beri. Tuhan yang beri. Sebab itu dia tidak pernah menyebut Alhamdulillah. Dia tak pernah solat. Sebab dalam solat kita dididik untuk bagi nampak. Nak bagi clear. Yang bagi pada aku ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu dalam solat kan, kita always puji Allah dan berterima kasih pada Allah. Sebab Allah yang beri. Allah yang beri. Allah yang beri. Cuma kita diuji, kita tak nampak. Malam Al-Qadar, malam Al-Qadar. Ya, mudah-mudahan ya Allah kurniakan kita kesempatan bertemu dengan malam Al-Qadar. Adakah malam tadi, adakah ia belum lagi menjelma, kita serah pada Allah. Tetapi bagaimana kita diuji? Kita diuji pada malam Al-Qadar. Ada yang kita nampak syahadah. Ada yang kita nampak apa dia? Orang bertarawih pada malam Al-Qadar. Orang membaca Al-Quran pada malam Al-Qadar. Orang beriktikaf, orang berqiyam, ya, pada malam Al-Qadar, orang bersahur. Tetapi yang kita tidak nampak malaikat turun. Itu kita tidak nampak kan? Jadi Allah sentiasa menguji siapa yang nak bangun malam Al-Qadar ni.
Maka segelintir orang tak nampak lah tanda-tanda malam Lailatul Qadar ni. Jadi dia lemah semangat. Jadi tuan-tuan, inilah ujian keimanan. Allah memang jadikan tak semua benda kita nampak kerana kita berada di dunia. Nanti bila sudah berada di alam barzakh, nanti minggu depan, minggu-minggu nanti kita akan bincang pasal alam barzakh. Kerana surah As-Sajdah berbicara tentang alam barzakh adalah alam di mana akan tersingkap tabir-tabir yang selama ni kita tak nampak. Masa tu yang syahadah akan mula nampak yang ghaib. Begitulah hebatnya nama Allah yang bernama Al-Alimul Ghaibi Asy-Syahadah. Alimul Ghaibi Wasy-Syahadah. Itu nombor satu. Itu S nombor satu. Kemudian para tetamu Jumaat yang diberkati. Subhanallah ya, malam 27 Ramadan, malam Jumaat pula tadi ya. Jadi tuan-tuan, kita ada S yang kedua. Catat belaka tu. Yang kedua adalah sentiasa tabah menghadapi takdir. Okey, kebetulan kita ada perkataan takdir. Ya. Qadara kana miqdaruhu. Allah telah membataskan, Allah telah menetapkan ya perjalanan ya daripada atas ke bawah dan bawah ke atas, perjalanan malaikat daripada atas ke bawah, bawah ke atas adalah 1000 tahun. Kalau manusia mahukan gambaran perhitungan jauh tak jauh tu, jauh tak jauh perjalanan daripada langit ke bumi dan daripada bumi naik ke langit. Tuan-tuan, para ulama telah mentafsirkan ya, para ulama telah mentafsirkan daripada langit ke bumi, para malaikat membawa turun takdir dan ketentuan. Apa yang akan terjadi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ia adalah ketetapan yang tidak akan mengalami perubahan. Jadi Allah menggambarkan bagaimana daripada atas ke bawah malaikat membawa turun urusan. Ia mengambil masa 500 tahun. Kalau kamu mahu hitung wahai manusia, 500 tahun perjalanan daripada atas ke bawah. Kemudian dibawa daripada bawah naik ke atas juga 500 tahun. Maknanya semuanya hampir 1000 tahun. Apa yang dibawa turun? Apa yang dibawa turun oleh para malaikat? Takdir dan ketentuan. Al-Qadar. Membawa turun takdir dan ketentuan. Kemudian apa yang dibawa naik ke atas? Apa yang dibawa naik ke atas? Yang dibawa naik ke atas adalah bagaimana respon manusia kepada takdir tersebut. Bagaimana pilihan yang manusia buat dengan takdir yang berlaku kepada mereka. Seperti rezeki, pendapatan, seperti jodoh dan pasangan. Bagaimana dia respon kepada takdir-takdir ini? Ya, lalu para malaikat bukan hanya menurunkan takdir, tetapi dia akan bawa naik ke atas kepada Tuhan respon dan feedback daripada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang qadar ini. Allah Taala menceritakan tentang ketentuan ini selepas Allah cerita tentang Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Pada minggu-minggu sebelumnya kan kita berbincang tentang kehebatan Al-Quran diturunkan. Ya, tanzilul kitab la raiba fih. Ya. Tetapi kenapa tiba-tiba Allah berbicara tentang daripada langit turunnya takdir dan daripada bumi diangkat amalan manusia? Macam mana dia respon pada nikmat dan pemberian Tuhan tu? Dia memilih taat atau dia memilih maksiat? Ini menunjukkan tuan-tuan, ya, dalam apa jua ketentuan Allah yang berlaku kepada kita, pilihlah respon yang Allah Ta'ala suka dan bukan respon yang Allah tak suka. Allah bagi satu nikmat, Allah beri satu nikmat, jangan respon dengan respon yang Allah tidak redha. Maka bagaimana kita nak respon dengan sesuatu nikmat, dengan sesuatu ketentuan, dengan respon yang Allah redha? Maka kita kena merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran akan memandu macam mana kamu nak respon kepada nikmat ini. Bagaimana nak bersyukur dengan nikmat-nikmat ini supaya pemberian ini tidak menjadi bebanan di hari akhirat. Pemberian-pemberian ini tidak menjadi soalan yang bermasalah kepada kamu di hari akhirat. Sebab di hari akhirat nanti, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
Ia adalah hari di mana Allah akan tanya. Allah akan tanya, bagaimana kamu menggunakan nikmat-nikmat yang diturunkan daripada langit ke bumi ini? How you respond for that? Dan kebanyakan manusia tidak bersyukur, memilih kufur. Itu diberitahu, dilaporkan oleh para malaikat. Naik ke atas. Jadi ayat ini memberitahu kita, dalam apa jua takdir dan ketentuan yang menimpa kita, responlah, pilihlah respon yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu dalam surah Al-Mulk, yang juga dibaca oleh Nabi SAW bersama dengan surah As-Sajdah, ya, sebelum Nabi tidur, ya, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah jadikan mati dan hidup, ya, Allah jadikan mati dan hidup, ya, untuk kita semua ni diuji dengan siapa yang memilih amalan yang lebih baik. Maksudnya Allah akan beri macam-macam daripada langit ke bumi, dan macam mana kita respon. Adakah kita respon dengan amalan yang soleh? Adakah kita respon dengan kesyukuran kepada Allah? Atau sebaliknya? Jadi ada yang mencatat tu. Ada yang mencatat di kiri dan kanan kita ni. Macam mana dia respon kepada setiap satu yang Allah beri. Allah beri oksigen, Allah beri sehat, Allah beri rupa, Allah beri pangkat, Allah beri keluarga, Allah beri macam-macam. How you respond for that? Itu ada pencatatnya. Setiap saat kita diuji. Setiap minit kita diuji. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, yang ketiga yang kita belajar daripada ayat 5 dan ayat 6 ini adalah sentiasa berdoa dan sentiasa bersyukur. Sebab apa? Sebab apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Allah menguasai, ya, alam ghaib dan alam nyata, bila Allah menyebut tentang bagaimana takdir itu turun, ya, kepada manusia, Allah mengatur setiap satu yang terjadi. Kemudian adanya daripada bumi ini, malaikat bawa naik ke atas, itu menunjukkan kita diuji Allah untuk sentiasa berterima kasih kepada Tuhan. Adakah kita dari kalangan orang yang sentiasa mengucapkan Alhamdulillah kepada Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki daripada langit ke bumi, yang mana jaraknya kita telah diberitahu tadi 500 tahun, begitu jauhnya perjalanan Allah mengatur, ya, para malaikat untuk menurunkan rezeki ini. Dan bagaimana sepatutnya kita respon, ya? Jadi cara yang Allah Ta'ala mahukan adalah dengan kita membanyakkan berdoa, mengiktiraf kelemahan diri kita, bahawasanya kita ni tak ada apa-apa, melainkan Tuhan yang memberi segala-galanya. Tuhan yang memberi segala-galanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu agar kita sentiasa, dia bersyukur kepada dia, melafazkan tahmid, melafazkan Alhamdulillah. Jadi dalam dua ayat ini, tuan-puan sekalian, ya, di mana kedua-dua ayat ini Allah Ta'ala mengakhiri dengan dua nama Allah, Al-Aziz, Ar-Rahim. Sebab apa? Ini dua nama Allah yang sangat penting, tuan-tuan. Al-Aziz, Ar-Rahim. Sebab apa? Ketika surah As-Sajdah diturunkan, ketika surah As-Sajdah ini diturunkan, Nabi dan para sahabat menghadapi tekanan dan cabaran yang sangat dahsyat. Tetapi lihat, ya, bagaimana ayat-ayat ini merawat fikiran Nabi dan para sahabat. Di mana dengan nama Allah Al-Aziz, para sahabat mempercayai bahawasanya Allah itu maha gagah perkasa. Dia boleh mengatur urusan kepada musuh-musuh dia, musuh-musuh Nabi. Al-Aziz, dia tidak boleh ditumbangkan. Dia maha pemenang dalam setiap perlawanan. Dia tidak boleh dikalahkan. Jadi ini adalah satu bentuk kekuatan yang Allah beri kepada para sahabat untuk menghadapi takdir. Sebab itu kita sebutkan tadi, walaupun ia satu bentuk keburukan, tetapi anda sentiasa bersyukur pada Allah kerana anda dapat kenal Tuhan yang sebenar. Sampai anda ada kekuatan untuk tidak melawan musuh dengan balas dendam. Tidak membalas musuh dengan kemarahan. Musuh mungkin baling batu kepada anda, tetapi anda ada kekuatan luar biasa untuk tidak membalas balingan batu tersebut. Sebab anda ada Al-Aziz. Al-Aziz. Dan Ar-Rahim,
yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya, adalah nama Allah yang menunjukkan dia akan memberikan kasihan belas kepada kamu di hari akhirat. Di hari akhirat. Di atas kesabaran yang telah kamu lakukan sepanjang di dunia. Itu feedback kamu. Itu respon kamu kepada takdir yang menimpa di Mekah, wahai para sahabat. Jadi bila kamu bersikap begitu, kamu tabah, kamu sabar, kamu kekal berada dalam kesyukuran, maka di hari akhirat Ar-Rahim akan memberikan kepada kamu pembalasan yang baik. Jadi subhanallah, walaupun ya ayat-ayat ini ya memang memberikan kekuatan pada para sahabat, tetapi hendaklah kita ingat bahawasanya ayat-ayat ini juga ditujukan kepada kita. Ayat-ayat ini ditujukan kepada kita agar kita menjadi orang yang kekal berakhlak, sentiasa bersabar dengan apa juga yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Al-Quran, jangan lupa ya, Al-Quran kan diturunkan pada malam Al-Qadar, malam di mana takdir ditetapkan Tuhan. Kenapa Quran turun pada malam takdir ditetapkan? Supaya kita yang baca Quran, kita yang tadabbur Quran, sentiasa tabah menghadapi takdir. Sentiasa tabah menghadapi takdir. So that's why Al-Quran dipilih Allah untuk turun pada malam takdir diumumkan Allah kepada para malaikat. Ya. Jadi itu saja Puan Yati. Mudah-mudahan adalah sedikit faedah daripada apa yang saya kongsikan ini. Masya Allah. Maaf suara belakang tabir tadi tu. Masya Allah. Dia mengindahkan lagi Ustaz sebenarnya yang belakang tabir tu. Masya Allah. Tapi ialah tu Ustaz, macam Ustaz kata tadi, yang moga-moga Allah kurniakan atau mengirimkan takdir-takdir yang baik untuk kita semua menerusi malaikatnya, dan moga respon yang baik juga, yang Allah suka juga dibawa daripada kita untuk dihadapkan pada Allah SWT. Sentiasa bersangka baik kan Ustaz kan pada Allah. Semoga setiap lelah kita berakhir dengan lillah dan juga alhamdulillah, insyaAllah. Ustaz, sedikit hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian tadabbur untuk ayat yang kelima dan juga keenam surah As-Sajdah ini Ustaz, silakan. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan, ayat 5 dan ayat 6 yang kita bicarakan tadi menceritakan tentang qadar, menceritakan tentang takdir. Allah mengatur benda yang kita nampak, Allah mengatur benda kita tak nampak. Yang kita tak nampak tu hikmah lah. Yang kita tak nampak tu hikmah. Yang kita nampak kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan kita, yang kita tak nampak adalah hikmah. Ya, apa sebenarnya sebab jadi macam ni wahai Tuhan. Jadi kita diuji macam tu. Dan ayat ini duduk selepas ayat pasal Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. That's mean Al-Quran adalah sumber kekuatan untuk kita menghadapi musibah. Al-Quran adalah kekuatan untuk kita menghadapi takdir yang diturunkan daripada langit ke bumi, dan malaikat pula akan membawa naik daripada bumi naik ke atas. Kita punya respon, kita punya pilihan yang kita buat kepada apa yang telah Tuhan tetapkan pada kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Terima kasih Puan Yati. Sama-sama Ustaz. Betul lah Ustaz kan. Bila kata peluk Islam tu, kata peluk rapat-rapat Al-Quran. Itu caranya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu selepas Hari Raya Aidilfitri. Sampai Hari Raya juga Ustaz. 00. Hari Raya pada Puan Yati dan seluruh pendengar IKIM. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sampai bertemu lagi. Sehingga itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار وطرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد
Cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segala rahasia, penawar bagi semua makhluk, kunci bagi semua kemudahan. Kau penghulu, kau pemimpin kami, Nabi Muhammad Rasul pilihan, dan ke atas keluarganya yang mulia, juga para sahabatnya yang terbaik, sebanyak bilangan nikmat Allah dan kelebihannya. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segala rahasia, penawar bagi semua makhluk, kunci bagi semua kemudahan. Kau penghulu, kau pemimpin kami, Nabi Muhammad Rasul pilihan, dan ke atas keluarganya yang mulia, juga para sahabatnya yang terbaik, sebanyak bilangan nikmat Allah dan kelebihannya. Kuantan 89.6. Sesungguhnya Allah berjanji akan mengampunkan dosa dan melipat gandakan rezeki bagi orang Islam yang suka berinfak dan berwakaf. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baharu sekarang di www.masjidalislahiyahkuang.com. Saya ulang, www.masjidalislahiyahkuang.com. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof dan Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan, namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03-8605-3676 atau 019-354-1115.
Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Resolusi, Elvin Bertanya, Tahsinul Ibadah, Tarbiyah, Tadabbur dan Lensa. Ikuti bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna, insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Tip mudah untuk mengurangkan bil elektrik anda. Apabila anda duduk di rumah atau di pejabat dengan penyaman udara dihidupkan dan anda memakai pakaian tebal untuk kekal panas, ini adalah tanda yang jelas bahawa suhu bilik terlalu rendah. Menaikkan tetapan suhu sebanyak 1 hingga 2 darjah Celsius boleh membantu mengurangkan penggunaan elektrik anda dan menikmati penjimatan elektrik juga. Lebih baik lagi, tetapkan pemasa dan laraskan suhu penyaman udara antara 24 hingga 26 darjah Celsius. Dengan memastikan semua pintu dan tingkap ditutup, udara sejuk yang dihasilkan akan terus berlegar di dalam bilik walaupun penyaman udara telah dimatikan. Hanya beberapa tip mudah untuk prestasi yang lebih baik, jimat penggunaan tenaga dan kurangkan bil elektrik. Layari www.mytnb.com.my untuk lebih banyak tip kecekapan tenaga. Mesej ini dibawakan kepada anda oleh TNB. Kepada semua rakan muslimin dan muslimat, selamat Hari Raya Aidilfitri. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki Masjid Al-Hasanah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan tergendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
siang malam, alunan suara burung turun menyanyi, zikir tidak henti, lunak di ukir seni, halus menghiasi pesada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendang basah lidah, kalam wahyu mewangi di taman. Sana nur, terbangan tinggi ke intifal mafhum, meretas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Semerbah sana nur, terbangan tinggi ke intifal mafhum, meretas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah, semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Semerbak harum bingkisan nur, terbangan tinggi ke intifal mafhum, meretas misi risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Oh, semerbak harum bingkisan nur, terbangan tinggi ke intifal mafhum, risalah suci, mewangikan taman yang dicemari. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IQ